Sembilan lagi 1 minit lagi. Kita tunggu seminit lagi. Seminit lagi. Darwish siapa? Selalu banyak ni datang. Apa kes luar? Ya. Oh. Add image. Tidak nak video filter. Your video device not support your virtual background. Add image. Hah? Mana? Sekejap. Mana iPhone? Miro, I have a green skin. Oh, this one. Nampak tak belakang? Ha? Nampak belakang tak? Ha? Ai, nampak belakang tak? Oh, masa baru belajar. Tak sedikit nampak. Macam tu rupanya buat. Oh, I see. Ya. Tak baju pun boleh. Nampak baju Oh, macam tu. Cantik juga Baju saya sebenarnya warna biru. Ini buah ni pula. Oh, macam tu. Tak keluar bumi. Ya. Tak apalah. Jom mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka buku teks muka surat 219 kot. 19 ke 18 buka lah cari tu. Kaunuhu ta'ala. Kita nak habiskan sikit lagi. Nanti kamu periksa ni pula tau. Apa nama periksa tengah tahun kot. Tak tahu macam mana nanti. Mata Saliman. Muka surat besar apa tu? 18. 18. 16 kot. Kaunuhu ta'ala basiron. 16. Dah buka. 16. Yang baru masuk buka muka surat 16. Hari ni kita sambung belajar sifat wajib bagi Allah. Dah buka semua? Dah, semua dah? Dah. Nah, dah buka semua, tutup mute suara. Belum. Mute suara semua. Okey, kita mula. Kalau tak faham baru Adam tengok apa? Adam tengok apa? Haris, buka buku. Okey, sambung. Sofia kejap, Sofia nak masuk. Okey, muka surat 16 kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dah kan? Kita tengok unit 1.6 kaunuhu ta'ala basiron, lawannya kaunuhu ta'ala a'ma. Kaunuhu ta'ala keadaan Allah Ta'ala itu maksud apa? Keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat. Bukan maksud Allah tu ada mata untuk melihat. Keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat. Bukan maksud Allah Ta'ala itu ada mata. Faham? Allah Ta'ala tutup sound siapa tu?
Haris tutup sound Haris. Okey. Maksud kata Allah Ta'ala tu maha melihat, keadaan Allah Ta'ala tu yang melihat, maksud kata bukan Allah Ta'ala tu ada mata macam kita ni. Kita guna mata, alat untuk melihat kita iaitu ni, mata kepala biji, apa ni namanya? Mata kita ni, kan? Allah Ta'ala dia berbeza dengan kita. Dia melihat dengan apa? Sifat basiron. Tak wallah macam mana kita tak dapat nak bayang Allah tu melihat macam, tapi Allah dapat melihat. Kalau kita ni dapat melihat depan kita, belakang kita, Allah boleh melihat bukan sekat depan mata kita, beribu-ribu kilometer, ataupun masuk dalam hati kita Allah boleh melihat apa yang kita nampak. Faham? Sebab tu kita katakan keadaan Allah Ta'ala tu basiron, keadaan Allah Ta'ala tu maksud dia melihat. Melihat, ingat, kamu kena faham sini. Melihat Allah Ta'ala ni bukan guna alat ni, bukan alat mata. Kita guna tengok, kita melihat guna alat mata. Allah Ta'ala melihat bukan menggunakan mata. Nampak tu? Jangan tanya Ustaz, macam mana Allah melihat, Allah guna apa? Kita tak dapat nak bayangkan sebab apa. Nak membezakan Allah dengan kita tu, Allah melihat dengan keadaan dia melihat. Maksud kata, Allah melihat dengan sifat pelihat Allah lah. Tapi nak gemak tu macam mana kita tak tahu. Sebab kita tak dapat nak fikir macam mana Allah tu macam mana kan. Jadinya kita hanya boleh katakan Allah yang kita kena yakinkan bahawa Allah tu maha melihat. Hanya macam tu je kita kena faham. Kita kena yakinkan hati kita. I'tiqad lah kita kata, i'tiqad hati kita. Kamu jangan salah faham. Kamu jangan ingat Allah melihat mata besar sikit dari kita. Allah tak ada mata. Allah tak ada mata, tapi Allah boleh melihat. Macam tu lah. Sebab tu kita ni banyak benda tak tahu lagi kan. Macam mana sifat pelihat apa semua. Nanti kalau kamu dah besar sikit, kamu boleh belajar lah. Sifat-sifat akidah ni lebih mendalam lah setakat. Okey, sambung. Ustaz baca panjang lah. Okey. Tengok kaunuhu ta'ala basiran. Ingat, basiran artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat. Allah Ta'ala keadaan tu maksud dia hal keadaan Allah tu. Allah tu melihat sepanjang waktu. Maksud dia keadaan Allah dia macam kita lihat, lepas tu kita pejam mata kan. Kita tak melihat, lepas tu kita melihat balik. Allah sepanjang masa. Keadaan Allah dari dulu, maksud kata bukan dari dulu, sejak azali lagi, sejak sebelum dunia ni diciptakan, sejak sebelum bumi ni diciptakan, sejak sebelum masa sendiri diciptakan, Allah tu dah boleh melihat. Keadaan Allah tu yang maha melihat. Okey, nampak? Tengok dalil yang kata Allah tu melihat apa? Tuan letak dekat dapur. Haris, tutup sound nak cakap. Haris. Tutup sound. Firman Allah Ta'ala, innaka kunta bina basira. Maksudkan innaka kunta bina basira. Dalil kata Allah ni yang keadaan Allah melihat ni apa? Sesungguhnya engkau Allah itu sedia melihat dan mengetahui hal ahwal kami. Kami itu menunjuk kepada manusia lah kan. Ni maksud kata Allah sedia melihat tu, maksud dia Allah melihat sejak dari dulu. Sejak belum lagi dunia ni diciptakan. Sebab apa? Allah ada sebelum kan. Allah sedia ada. Allah tak ada permulaan dan Allah tak ada perakhiran. Itu kata-katakan sifat qadim. Tak ada permulaan. Itu sifat qadim. Tak apa sedia ni. Maksud sedia ada ni Allah dah memang ada. Faham? Sifat pelihat Allah tu sentiasa ada. Tak pernah tak ada. Bukan macam kita ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap kita nampak, kejap kita tak nampak kan. Allah sentiasa melihat. Tu kata-kata sedia ada tu sentiasa. Faham? Okey, sambung. Lawan bagi sifat basiron apa? Kaunuhu ta'ala a'ma. Kaunuhu ta'ala a'ma maksudnya Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala tu yang buta. Mustahil bagi Allah itu buta. Sebab apa? Kalau Allah tu buta, maka dia tak layak kan? Dia tak layak sebab apa? Nak bergelar pula. Sifat yang ada pada Allah ini, dia kena mesti melihat. Dia tak boleh buta. Kalau dia buta ni, maksud dia
bukan sempurna. Kalau bukan sempurna tu bukan Allah. Nampak? Yang sempurna ni Allah sahaja. Kalau kata buta tu kalau kamu jumpa Tuhan lah. Tuhan tu dia buta sebelah mata. Tu bukan Tuhan. Sebab apa? Tuhan ni kena sempurna. Dia ada sifat dia sendiri. Sifat yang Allah kata sifat Tuhan tu dia sempurna. Dia apa? Kita katakan dia tak sifat atau sifat Tuhan. Dia terkaya, dia terlepas daripada semua benda yang berkait dengan kita. Satu lagi dia terlepas terkaya dengan tak berhajat. Allah ni nak kata Tuhan ni dia tak berhajat kepada benda-benda lain. Kita ni manusia ni kita katakan tumbuhan kan. Tumbuhan perlukan tanah untuk hidup. Manusia perlukan tumbuhan untuk hidup sebab memerlukan oksigen kan. Tumbuhan perlukan tanah untuk hidup. Nak pergi akar serabut tu kan. Allah, sifat Allah ni dia kata apa? Dia tak perlukan benda lain. Yang tu kita katakan tak berhajat kepada benda lain. Tu kata sifat Allah. Nak katakan sifat yang layak bagi Allah lah. Okey, kita sambung. Sifat mustahil bagi Allah. Ni yang mustahil A'ma artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang buta. Jadinya mustahil bagi keadaan Allah itu buta. Sebab apa? Allah innahu kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ni dalil kata Allah itu mustahil bagi Allah itu apa nama? Buta. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Bukan setakat melihat kita yang buat, melihat apa yang kita fikirkan, melihat benda yang Allah kita tak nampak, benda yang kita dapat melihat, benda yang ada di bawah tanah. Allah dapat melihat tanpa ada batas. Tu kata sifat Allah yang sifat untuk basiron tu. Sifat basiron tu sendiri. Okey. Sambung. Muka surat 18. Muka surat apa? Muka surat 18. Sambung 18. Tadi kita belajar sami'a basiron. Basiron ingat, basiron maksud dia Allah itu sedia melihat keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat. Lawan basiron a'ma. Kita katakan a'ma. A'ma tu maksud dia buta. Kamu ingat tu je. Basiron lawan dia a'ma. Kan Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah. Iradah ilmu hayya sama' basar. Nampak? Sama' basar tu nampak tu. Yang ni kita katakan sifat Allah, keadaan Allah itu sendiri yang melihat. Nampak? Tu tadi kita belajar basiran. Sekarang kita belajar yang terakhir sifat 20. Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Mutakalliman ni maksud apa? Kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Maksud kamu kena faham, Allah Ta'ala berkata-kata ni bukan macam kita menggunakan mulut dan lidah. Ada gigi baru dia cakap kan. Allah tak menggunakan mulut ataupun lidah. Dia bercakap dengan cara Allah tu sendiri. Kita tak tahu macam mana, tapi Allah bercakap. Tapi kita kena percaya ataupun kita kena yakin bahawa Allah itu ada sifat perkata ataupun sifat yang berkata-kata. Nampak? Kamu sekarang kamu faham Allah itu dia ada keadaan Allah Ta'ala tu yang berkata-kata. Okey, yang tu kamu faham dah, berkata-kata. Satu lagi kamu kena faham lagi, Allah itu berkata-kata bukan menggunakan mulut macam kita. Itu je. Itu ada kita panggil sifat nafi. Sifat nafi dan ni sifat nafi, sifat ma'ani. Sifat lah kita kata sifat lah maknanya sifat. Ni sifat maknawi lah. Okey, sambung. Firman Allah Ta'ala itu dalil mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan berkata-kata. Keadaan Allah itu berkata-kata apa? Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba' minhum man kallamallah. Ni maksud dia. Surah Baqarah ayat 153. Maksudnya rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka itu atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Ni maksud kata ni
Tengok, kamu pernah dengar tak yang Nabi Musa dia nak jabar Sinai tu kan, dia nak bukit tu Sinai tu kan, dia berjumpa dengan Allah, dia bercakap dengan Allah. Kita tak tahu dah macam mana bercakap dia, tapi mungkin mungkin tak boleh kata mungkin. Dia adalah Allah cara Allah tu untuk bercakap dengan manusia, tapi bukan dengan kamu jangan fikir bercakap tu bukan semata-mata mengeluarkan suara. Cakap tu ada yang tak mengeluarkan suara, macam-macam lagi cara Allah boleh buat. Sebab tu kita ni tak mampu nak faham Allah tu macam mana. Tapi yang kita mampu faham hanya dengan belajar dengan sifat-sifat Allah tu sendiri. Bila mana kita kenal sifat-sifat Allah tu, maka kita akan kenal Allah betul-betul. Faham? Kita tak perlu nak judge, kita tak perlu nak fikir, Allah tu bentuk macam itu, tapi Allah kita tak fikir Allah tu bercakap macam mana, Allah fikir macam mana, tak payah fikir tu. Kita hanya perlu faham sifat dan zat Allah tu sendiri ada. Sifat dan zat Allah itu ada. Siapa angkat tangan tu? Kenapa? Ryan, kenapa Ryan? Nak cakap apa? Nak bertandas. Sila. Okey. Yang perlu kamu faham untuk kamu ni, untuk kita faham sekarang ni, ingat Allah Ta'ala tu, keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Okey, itu faham dah. Dalil yang kata Allah itu berkata-kata apa? Tilka rusulu faddalna ba'duhum ala ba'dim minhum man kallama Allah. Tu kata Haris janganlah main tu. Haris awak main sound ke? Tu kata dalil Allah itu maha, keadaan Allah Ta'ala itu dengan bersifat berkata-kata. Tengok, lawan sifat perkata apa mestilah bisu, betul tak? Tengok, kaunuhu ta'ala kaunuhu ta'ala abkama ni maksud dia ertinya keadaan Allah Ta'ala itu yang bisu. Mustahil lah bagi Allah Ta'ala itu bisu. Sebab apa? Sebab sifat wajib bagi Allah itu adalah mutakalliman. Kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Jadinya mustahil bagi Allah Ta'ala itu, kaunuhu ta'ala itu abkama ataupun abkam. Kita kata erti keadaan Allah Ta'ala itu mustahil bagi keadaan Allah Ta'ala itu bisu. Sambung. Dalil mengatakan Allah Ta'ala, dalil mengatakan mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil tu faham tak macam mana mustahil? Tak boleh lah kita katakan. Mustahil tu benda yang mustahil, benda yang tak mungkin. Benda tu tak mungkin terjadi. Walau macam mana pun tak mungkin terjadi. Macam contoh. Auni Aisyah lambat je. Macam contoh Ustaz kata. Yang ni nama dia buku kan? Yang ni buku. Mustahil ni laptop, betul tak? Mustahil bagi benda ni laptop. Benda ni buku. Kamu kata laptop. Mana boleh? Yang ni nama dia memang buku. Kenapa dah kata laptop? Macam tu lah kita kata contoh. Yang kata mustahil tu maksud dia benda tu tak mungkin. Yang kata mustahil tu tak mungkin. Sambung. Dalil mengatakan Allah Ta'ala itu mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan bisu. Auzubillahi wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Lepas tu yang saya kata tadi, Nabi Musa dia pergi dia naik dia panjat bukit gunung Sinai, tu kita panggil Turus Sinai kan, dekat Mesir sempadan dengan Israel. Dia bercakap dengan Allah tanpa ada perantaraan. Maksud dia bukan kata face to face. Nabi Musa macam tu lah cakap, macam tu lah, macam tanpa ada perantaraan. Tu dia kata dalil mengatakan haram ataupun haram mustahil bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan bisu. Sambung sikit lagi, nak habiskan. Sifat harus pula. Banyak lagi masa. Berapa lagi? Ada lagi banyak masa. Tengok,
Sifat harus, tadi kita belajar sebelum kita belajar sifat wajib. Wajib tu maksudnya wajib bagi Allah Ta'ala itu sekian-sekian sifat. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu dengan sekian-sekian sifat. Yang ni kita belajar sifat yang harus bagi Allah. Maksud harus tu benda ni boleh jadi tak boleh jadi. Benda ni boleh jadi tak boleh jadi. Bukan Allah tu boleh jadi ke tak. Benda yang Allah jadikan tu Allah boleh jadikan ataupun Allah tak boleh jadikan sebab atas pilihan Allah. Benda ni kita panggil mumkinat. Benda yang kita katakan kalau bahasa orang putih panggil apa? Possibility. Possibility ke probability? Possibility yang lebih tepat. Possible. Possibility kita panggil kalau bahasa Inggeris. Kita panggil benda-benda mungkinat. Kita katakan sifat-sifat harus bagi Allah Ta'ala tu. Sifat, kita tengok. Harus bagi Allah Ta'ala itu. Haris, tutup sound awak, bising lah. Ha? Bising Dengar lah. apa? Tutup lah sound awak tu. Bunyi apa? Tak tahu bunyi apa. Bunyi dengung. Cantik. Tak dengar apa-apa. Ustaz lah dengar, awak tak dengar. Okey, sambung. Sifat harus bagi Allah Ta'ala. Tadi kita dah belajar sifat. Sebelum kita dah belajar sifat wajib dan sifat mustahil. Kita belajar sifat. Sekarang kita belajar sifat harus pula bagi Allah. Sifat harus. Je. Tak tahu bunyi apa. Kata tutup. Kita belajar sifat harus. Harus, tengok ni. Apa yang dimasukkan dengan harus ni? Yang dikatakan masuk dengan harus ni. Tu bunyi apa pula tu? Ni tutup sound ni. Okey, sifat yang sifat harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu atau tidak menjadikannya. Tengok, yang katakan sifat harus bagi Allah Ta'ala itu harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu atau tidak menjadikannya. Maksud kata Allah ni, kita ni benda yang possibility. Kita ni benda yang harus bagi Allah untuk ciptakan. Faham tak? Sebabnya Allah kata apa? Allah ni kan dia ada kehendak. Dia akan boleh jadikan benda yang dia nak jadikan kan? Jadinya kita ni, Allah jadikan kita ni bukan wajib bagi Allah. Faham tak? Kita ni benda ni kita tak wajib bagi Allah jadikan. Sebab apa? Sifat tu kita ni benda yang possibility atau kita benda ni harus bagi Allah ciptakan kita. Faham? Contoh Allah jadikan dunia ni. Bukan tanggungan ataupun bukan tanggungjawab untuk Allah wajibkan untuk Allah tu jadikan dunia. Allah tak wajib dari dunia. Benda tu yang Allah buat tu untuk harus bagi dia. Harus ni faham tak? Benda yang Allah boleh buat dan benda yang Allah tak boleh jadikan. Contoh, Allah jadikan kita. Ni benda ni harus. Kamu jangan fikir pula, okey Allah jadikan manusia, bumi, langit, timur, barat ni. Bunyi dah. Bunyi. Tutup. Allah jadikan kita, kan? Kamu jangan fikir Allah jadikan manusia, Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi ni, Allah jadikan cakrawala ni. Wajib bagi Allah tu jadikan bumi ni atau jadikan kita ni. Tak wajib bagi Allah. Sebab apa? Allah tak ada. Sebab tu kita kata sifat harus bagi Allah ni. Kita ni lah bukti kita ni sekarang. Kita ni adalah bukti kata Allah tu boleh jadikan kita atau tak boleh jadikan kita. Tapi nampak? Sakan ada wish baring-baring ke? Ada wish baring-baring kenapa? Siapa pula main tu? Izzat main apa pula tu? Tu kamu faham ni. Harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu atau tidak menjadikannya. Bunyi apa tu? Haris, katuk. Nampak? Harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu atau tidak menjadikannya. Kamu kena faham itulah. Tak wajib bagi Allah menjadikan kita. Hanya harus. Macam kita lah. Harus tak kita... Contoh ni contoh kejap nak fikir. Harus tak kita hari ni, harus tak bagi kita untuk hari ni kita makan nasi? Harus tak? Haruslah bagi kita makan nasi kan? Dia benda tu tak wajib bagi kita makan nasi. Sebab apa? Kita boleh makan Maggi, kita boleh makan roti kan? Kita banyak pilihan kan? Ustaz bukan nak samakan kita punya harus Allah dengan harus kita. Ustaz nak katakan bagi kamu faham nampak macam mana harus Allah Ta'ala menjadikan kita tu. Nampak? Jadinya tak Allah Ta'ala menjadikan kita ni
bukan wajib bagi Allah Ta'ala itu menjadikan manusia. Harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan atau tidak menjadikan. Nampak? Sambung. Okey. Muka surat seterusnya, muka surat 21. Harus bagi Allah itu, Ustaz baca harus bagi Allah itu, harus bagi Allah itu, harus bagi Allah untuk menjadikan. Haris kenapa asyik buka je? Tutup Haris. Harus bagi Allah untuk menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Harus bagi Allah. Maksud dia tak wajiblah bagi Allah. Allah boleh buat ataupun Allah tak boleh buat. Faham tak? Itu yang kata harus. Allah boleh buat atau Allah tak boleh buat. Menjadikan sesuatu. Bukan tanggungjawab Allah untuk menjadikan sesuatu. Faham? Contohnya, harus bagi Allah itu untuk menjadikan alam ini. Antaranya langit, bulan, bintang, matahari, laut, bumi, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan bukit bakau. Bukit Bukau? Bukit Bakau ke Bukit Bukau ah? Bukit Bakau ke Bukau? Tak apa. Tak apa. Maksud dia fahamlah. Dia tu harus bagi Allah. Macam Ustaz kata tadi lah. Harus bagi Allah untuk menjadikan kita. Bukan wajib Ingat kamu kena fikir tu. Allah ni sebab kita ni hamba Allah. Allah yang menjadikan kita. Jadinya Allah ada hak ke atas kita. Sebab tu kita kata Allah ni maksud dia apa? Ma'bud. Hakun ma'bud. Hak yang layak untuk disembah. Allah lah tu. Sifat kita punya. Kita katakan Tuhan kita lah. Allah tu lah. Allah tu wajib. Wajib ke atas kita pula. Allah tu kita katakan yang layak disembah. Bila mana yang kita sebagai hamba ni, Tuhan kita ni kan, kita ni tak berhak kita ni apa tu Allah boleh jadikan kita ni, Allah ada hak untuk menjadikan kita atau tak menjadikan kita. Untuk yang ketiga, orang Islam wajib mempercayai sifat harus bagi Allah. Kita sebagai seorang Islam, kita wajib percayalah Allah kita ni benda yang mungkinat, benda yang possibility. Boleh jadi atau tak boleh jadi. Kita lah maksud dia. Yang seterusnya, tidak ada sesuatu kuasa yang boleh menghalang kehendak Allah di dunia ini. Ini kita tekan sifat qudrah Allah tu kan. Allah sebab tu kita ada hadis kata apa? Ada ayat Quran kata apa? Kun fayakun kan. Allah kata jadi maka jadilah dia. Tak ada satu benda pun yang boleh menghalang kehendak Allah. Okey. Seterusnya, setiap Muslim wajib redha untuk menerima segala ketentuan Allah di muka bumi ini. Tak apa yang tu. Okay, firman Allah Ta'ala, dalil mengatakan Allah itu harus bagi Allah itu ada apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaan apabila ia mengkehendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Itu kata dalil menunjukkan Allah itu, kehendak Allah tu tak ada satu pun yang boleh menghalang daripada kehendak Allah. Faham? Habis. Mula-mula tak apa tak payah. Buka buku ni. Tauhid ni. Buka buku Tauhid ni. Buka. Kejap. Mana sifat kaunuhu basiran tu? Mana basiran? Muka surat sampai 11. 11 dah siap ke sampai 11? Dari 1 sampai muka surat 11. Yang Alif Farhan dah siap kan? Alif dah siap kan? Alif tak payah buat. Yang tak siap lagi dari muka surat 1 sampai 11. Jawapan ada dalam buku teks ni. Awak cari je jawapan dia. Faham? Saya dah siap. Yang dah siap betul. Yang dah siap tak payah buat. Yang tak siap lagi ni. Saya dah siap. Yang dah siap tak apa. Yang tak siap lagi dari muka surat 1 sampai 11. Okey semua. Sampai berapa Ustaz?
1 sampai muka surat 11. 1 sampai surat 11. Ulang kat dia. 1 sampai 11. Okey, semua dah. Ada kelas lagi? Ada kelas lagi ke? Cepat-cepat nama yang nak solat Isyak kan? Okey, baca doa. Bismillah. Bismillah. Dah siap tak payah buat. Allahumma inni astaghfiruka ma Astaudiuka. ajuhu ilayya fi waqti hajati wa la taksirihi amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kejap tengok siapa datang tu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Salam.